السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan rahmat dan nikmat daripadanya dapat kita bersama-sama pada pagi ini berkumpul di dalam majlis Tafaqquh Fiddin, yang mana insya-Allah pagi ini insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu karangan Kiai Sirajuddin Abbas rahimahullahu taala. Baik, kita akan sambung lagi. Kalau kitab saya ni, kitab Jawi ni muka surat 24, betul? 18 tu yang Rumi kan? Ulama-ulama yang tersebut. Oh, keistimewaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Keistimewaan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kita ni masih di dalam bab yang ke-6, iaitu menyatakan kaum ahli sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi pengasasnya kita dah hurai dah, iaitu pelopor di dalam mazhab akidah kita, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi dia dah menyatakan sejarah dia sebelum ni. Jadi hari ini kita masuk pula keistimewaan. Keistimewaan ni dengan mana? Kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Begitu juga kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Imam Syafi'i, iaitu mazhab kita, kepala mazhab kita, iaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia biasanya kalau zaman dulu ni, kalau imam-imam ni, dia bukan orang biasa, dia hebat dari segi pemikiran. Dia pemikiran dia ni maksudnya dia boleh bawa keluar dalil istinbat hukum dalam Al-Quran, dia bawa keluar. Itu payah. Zaman kita tak mampu dah. Zaman kita sekarang ni tak ada orang cerdik pandai lebih daripada mereka tu, tak ada dah.
Imam Syafi'i ni dia orang hebat. Bukan nanti Imam Syafi'i, kita tengok ulama Melayu kita pun hebat-hebat juga zaman dulu. Orang dulu contoh kita tengok kitab pengarang kitab Faridatul Faraid, Syekh Ahmad Zain Al-Fatani. Syekh Ahmad Zain tu dikatakan dia menghafal Al-Quran tu, hafal Quran tu biasa je orang dulu, ulama dulu hafal Quran biasa. Yang tak biasanya bila bawah umur 12 tahun dia jadi alim, tu tak biasa, tu jarang-jarang dengar. Syekh Ahmad pada ketika umur 7 tahun tu dah hafiz Al-Quran. Itu tak apa, tu biasa je. Tempat kita sekarang kalau hafiz Quran dia terkejut. Kat zaman dulu biasa. Sebelum umur 12 tahun dia dah alim ataupun dia dah mahir. Mahir kan lain, belajar tu lain, mahir tu lain. Kita macam kita belajar ilmu tapi belum tentu kita mahir dia lagi. Syekh Ahmad dia mahir dalam ilmu alat. Ilmu alat ni contoh ilmu tata bahasa Arab, nahwu, sharaf, mantiq, balaghah, apa semua tu yang payah tu. Sebelum umur 12 tahun dah habis dah mahir dah. Bukan biasa-biasa. Umur 13, 14 belajar ilmu tip pula dah. Kita ilmu medik lah. Zaman kita pun jarang nak ambil ilmu tip, tak ada. Umur 13, 14 tak ada. Biasa umur ke 18 baru dah start dah. Kalau cedik-cedik pun umur 16. Itu pun kita kata, ustaz, anak saya umur 14 dah ambil medik dah. Kita tanya dia dulu, ilmu fardu ain lepas dak lagi? Lepas tak lagi? Nahwu, sharaf, mantiq, balaghah apa semua ilmu-ilmu yang alat tu lepas lagi tak lagi? Tak juga. Payah nak ikut ulama dulu, bukan senang. Payah. Payah. Kalau kita kata orang dulu tu Allah, jadi kita rasa ni tak padan dengan kita lah. Tu di antaranya, itu keistimewaan ulama Melayu kita lah. Di antaranya Syekh Ahmad, Syekh Dawud Al-Fatani. Kita ambil yang Melayu, kita tengok yang kita nampak. Yang kita tahu kata sejarah pada orang Melayu kita. Kita tengok satu dulu ya. Tak usah tengok ambil hak Arab lagi. Baik, ini dia nak cerita keistimewaan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kata dia keistimewaan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dalam menegakkan fahamannya. Tengok, dia nak faham kefahamannya tu ialah dengan mengutamakan dalil-dalil dari Quran dan hadis. Dia utamakan. Maksudnya apa utama? Maksudnya dia ambil tu sumber utama dia ambil dalam Quran dan hadis. Kebanyakan. Sebab tu kata mengutamakan. Dia tak kata semuanya ambil dalil dalam Quran dan hadis. Tak semua. Dapat? Cumanya sumber utama dia tu iaitu dengan dalil-dalil dari Quran dan hadis. Itu memang maklum. Quran dengan hadis tu kita nak, sebab ulama dulu dia ambil dalam Quran dan hadis, mereka alim ilmu alat. Mereka alim ilmu tata bahasa Arab. Sastra lagi, tata bahasa Arab lagi, dengan usul fiqh dan sebagainya, macam-macam. Macam kita sekarang kita ni, kita tak belajar ilmu alat, tiba-tiba kita terus ambil dalam Quran, kita nakalkan, kita nukilkan, kita cerita pada orang. Dalam Quran sebut begini, begini, begini. Itu dia ambil terjemahan sahaja, bukan kefahaman dia. Orang kata saya faham dengan Quran macam ni ustaz. Awak mujtahid ke? Faham dengan Quran hebat sungguh. Nak faham Quran tu kata ulama, dia kena ada ilmu lebih kurang 15 ilmu. Bukan senang. Nak faham betul-betul Quran tu dengan kita nak mentafsirkan Quran. Orang dulu mentafsir Quran tu tak apalah, imam seperti tafsir Ibn Katsir. Bukan biasa-biasa. Cuba tengok kitab dia, kalau tafsir Ibn Katsir yang Arabnya. Dia cerita yang tentang apa? Sejarah lagi. Kalau tengok tafsir-tafsir Imam Tabari, tafsir Fakhruddin Ar-Razi, tu tafsir macam-macam tafsir. Jadi bila ada sebut tafsir tu, mereka ni bukan hanya alim 2-3 bidang tak. Tafsir jalan lain tengok. Dengan ada kaedah nahwu lagi, kaedah bahasa Arab lagi, macam-macam, bukan senang. Jadi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari pun dia bukan orang biasa-biasa, bukan orang biasa-biasa. Dia mengutamakan dalil-dalil dari Quran dan hadis. Dan juga dengan pertimbangan akal. Ni tengok. Ni orang kata ngaji bab tauhid ni. Fiqh dia tak sebut bab akal, kena faham.
Dalam fiqh, kita tak boleh nak timbang dengan ataupun timbang sesuatu perkara ataupun kita hukum dengan sesuatu perkara itu dengan akal. Tak boleh kalau fiqh. Dalam ilmu tauhid, pertimbangan itu dan juga dengan pertimbangan akal dan fikiran. Sebab tu kita ada pertimbangan akal yang waras, akal yang sejahtera. Sebab tu dalam ilmu tauhid, kita belajar sifat 20. Sebab tu bila belajar sifat 20, dia ada di sana hukum, dia panggil dalil akal dan dalil nakli, dalil akli. Ada dua. Dalil akli dan dalil nakli. Dalil nakli, dalil yang diambilkan daripada sumber Al-Quran ataupun hadis. Dalil akli, iaitu dalil yang diambil daripada akal yang sempurna. Kita boleh fikir. Sebab tu dalil akli itu penting hujah untuk berdakwah pada orang non-Muslim. Kalau takkan kita kata nak berhujah, kita nak dakwah orang non-Muslim, kita kata Allah Ta'ala tu satu, Qul huwallahu ahad. Macam tu nak berdakwah orang non-Muslim. Dia nak ikut kita. Tak, kena berhujah dengan dalil hukum akal. Lepas tu yang payah dalam ilmu tauhid ni, hukum akal tu payah. Kita belajar sebenarnya wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Wajib tu pula terbahagi pada berapa pula? Ada kalanya wajib tu wajib nazari, ada kala wajib tu wajib daruri. Dia pecah pula. Ada kala wajib tu wajib zati, ada kala tu wajib zati mutlak, ada kala wajib tu zati muqayyad. Tu pelik-pelik dah bunyi dah. Ada kala kemudian keluar pula wajib tu wajib aridi pula. Tengok ada dia benda tu dia bukan kita tahu, kita bila sebut wajib tu satu je. Tak masuk lagi yang wajib syarak lagi, tak masuk lagi wajib adat lagi, tak masuk lagi tu lagi tu. Wajib tu ada banyak jenis dah. Kita orang kita Melayu kita satu, wajib. Sembahyang wajib, mati wajib. Senang orang kita, hujan sekarang ni wajib. Ni tengok dalam cuaca ni wajib. Dia kata wajib. Allah Ta'ala tu satu, wajib. Semua wajib. Tapi dia tahu tak wajib apa. Tu nak tahu wajib apa. Kalau wajib sembahyang tu wajib syarak. Wajib syarat, buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Takkan kita nak kata Allah Ta'ala tu ada wajib, Allah Ta'ala tu satu. Wajib syarak. Maksudnya Allah Ta'ala, kita kata wajib tu kita kata Allah Ta'ala tu dapat pahala. Bukan begitu. Dia panggil wajib pada akal. Ada kita sekarang ni wajib juga. Ni dah ada dah. Pada asalnya harus. Wajib apa sini? Dia panggil wajib aridi pula. Zat Tuhan tu wajib. Ya wajib. Wajib apa? Dia panggil wajib zati mutlak. Kok tu pula dah. Dia macam-macam wajib. Tu nak cerita kata bukan senang. Sebab tu dia kata hukum akal tu payah. Sebab tu dalam ilmu tauhid ni, dia yang tempat yang payah tu, iaitu dari segi hukum akal. Sebab tu kalau orang banyak memikir, eloklah dia belajar ilmu tauhid. Kalau orang tu jenis sikit nak tahu hukum, ni apa hukum? Dia jenis teori punya orang ataupun sejarah punya orang, payah sikit lah. Kadang-kadang jarang dia nak minat pada hukum akal tu, payah. Sebab dulu waktu belajar dulu pun dengan kawan pun payah. Dia bukan semua orang hamba yang minat ilmu tauhid ni, bukan semua. Dia nak pergi, dia nak pusing-pusing tu. Allah Ta'ala tu kata satu, mana dalil dia? Dalil akli. Mana kata dalil kata Allah Ta'ala tu ada? Lepas tu kita jawab alam ini. Kita semua dia ada apa? Ada petunjuk. Mana alamat dia? Mana tandanya? Itu dipanggil wajib nazari. Kita kena berfikir. Kalau wajib daruri ni tak kena mikir dah. Wajib daruri kita tak payah berfikir dah. Kita kata langit kat mana? Dekat atas. Kena fikir dah. Maklum dah, kita tahu dah bila langit tu duduk kat atas, wajib daruri. Benda yang maklum, benda yang kita dah tahu dah. Tapi bila sebut wajib nazari, Allah Ta'ala tu satu.
Dipanggil wajib dan kena fikir. Sebab apa kata satu? Mana kita kata Allah Ta'ala tu ada, wajib ada. Sebab apa kata ada? Sebab adanya alam ini. Kena fikir lagi. Sebab adanya alam ini. Kalau wajib daruri dia tak kena fikir dah. Wajib daruri bila sebut kata tanah kat bawah. Tak ada kata tanah kat mana So aku nak fikir jap. Tak ada. Dia tak ada orang fikir dah. Sebab dia daruri, benda maklum dah. Itu semua diambil daripada pertimbangan akal. Tu akal kita kena jaga tu. Akal ni dia kena jaga. Sebab tu dalam dia panggil apa? Kuliah yang 6 ataupun kuliah keseluruhan di dalam syariah itu, dalam agama itu ada 6 penjagaan. Yang pertama yang disebut dalam kitab wa hifzuddinin, mula-mula kita jaga agama. Wa hifzuddinin summa nafsi mal nasab wa misluha aqlu wa irdun qad wajab. Wa hifzuddinin, dan wajib kita menjaga agama. Summa nafsin, kemudian jaga diri. Nyawa, nafsi nyawa. Wa hifzuddinin summa nafsi mal nasab, wajib menjaga harta. Yang ketiga, yang keempat, wajib menjaga nasab keturunan. Wa misluha aqlun wa irdun qad wajab, dan seumpama itu wajib kita menjaga akal. Nampak tak? Itu salah satu. Wajib kena jaga akal. Akal kita ni walaupun sampai kita mati pun, sampai sebelum kita mati pun kita kena jaga. Kena pelihara. Yalah, jaga akal kan. Jaga akal fikiran kita, jaga ingatan kita. Sebab tu disebut dalam kitab, setengahnya daripada kita nak menjaga ingatan yang terlebih kuat, iaitu amalan yang biasa disebut dalam kitab pelita penuntut, dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim, iaitu bahawa dia, seseorang itu membaca Al-Quran. Itu yang nombor satu disebut. Walaupun kita walaupun tak kira ayat apa sekalipun, tapi membaca Al-Quran itu nak semakin menajamkan, semakin mengingatkan kita apa yang kita belajar. Itu maklum. Banyak lagi lah di antaranya. Habis itu. Baik. Dia kata, dan juga dengan pertimbangan akal dan fikirannya, tidak seperti kaum Mu'tazilah yang mendasarkan fikirannya kepada akal dan falsafah yang berasal dari Yunani dalam membicarakan usuluddin. Dia kaum Mu'tazilah, begitu juga kita dah bahas sebelum ni. Jadi kaum Mu'tazilah kaum yang terasing, kaum yang orang kata kaum Mu'tazilah ni kaum yang jauh, ataupun dia tidak termasuk di dalam ahli sunnah wal jamaah. I'tizal. I'tazala ya'tazilu i'tizal fahuwa Mu'tazilah. Ta tu dibangsakan kepada asal Mu'tazilun, tapi ta tu sebab dengan kaum, sebab tu panggil Mu'tazilah. Bila ada ta di belakang tu, itu menunjuk di atas satu kaum, Mu'tazilah. Puak yang terasing. Maksudnya dia terasing daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi, dan juga mereka ni mendasarkan di atas fikiran kepada akal. Mu'tazilah, maklum, kita tahu dah, kita dah belajar sebelum ni. Mereka mensandarkan kepada akal semata-mata. Sebagai contoh, kita dah bagi bawah ni. Contohnya dia kata akal ni, akal ni pertimbangan kata baik itu Allah Ta'ala saja yang memberi kebajikan, ataupun jahat tu datang pada diri kita, dia kata. Lagi tengok Mu'tazilah, dia kata, dia guna akal, dia kata apa? Sifat ma'ani itu
dia menafikan sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Dia kata sifat ma'ani sifat wujudi. Jadi dia kata kaum Mu'tazilah, Allah Ta'ala tu berkuasa dengan zat, bukan dengan sifat perkuasa, bukan dengan sifat kudrat. Dia kata Allah Ta'ala berkuasa tu dengan zat, Allah Ta'ala berkehendak tu dengan zat. Itu perkataan kaum Mu'tazilah. Ada pun kita ahli sunnah wal jamaah bukan begitu. Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat kudrat, Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat, Allah Ta'ala berkehendak dengan sifat iradat. Allah Ta'ala hidup dengan sifat hayat. Dia tak, Allah Ta'ala hidup dengan zat dia. Itu semua dia menggunakan akal. Mereka mendasarkan akal saja. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah. Dia banyak mengikut ahli falsafah daripada Yunani. Dan tidak seperti kaum Mujassimah. Ni kaum Mujassimah seorang lagi. Ni satu pok lagi ni. Kaum Mujassimah, kaum yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Ni masalah. Guna Quran juga. Bagus dah guna Quran. Tapi dia tak takwil Quran tu. Tu masalah. Seolah kaum yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Macam mana kaum menyerupakan Tuhan dengan makhluk? Dia mentajsimkan, dia menyerupakan, contoh sebagai contoh, yadullahi fawqa aydihim. Allah Ta'ala berfirman, yadullahi fawqa aydihim. Dalam tu kalau pakai ayat Zuhir, tangan Allah di atas tangan mereka itu. Disebut tangan. Dia pun pakai Zuhir juga begitu itu. Pakai Zuhir betul-betul. Kalau dalam ulama khalaf, tangan tu dia kena takwil lagi. Tangan bukan termasuk tangan yang beranggota tu dah. Tangan dengan makna al-qudrah. Qudratullah ala qudratihim. Qudratullah fawqa qudratihim. Jadi kekuasaan Allah Ta'ala tu di atas kekuasaan mereka itu. Itu maksud dia. Jadi dia kaum Mujassimah ni pun masalah. Allah Ta'ala tu bertempat. Dia kata Allah Ta'ala tu bertempat. Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Itu maklum. Itu kita selalu dengar topik-topik tu. Seperti kaum dan tidak pula seperti kaum Mujassimah, kaum yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk, yang memegang arti lahir dari Quran dan hadis. Ni dia kata mereka ni mengikut Quran dan hadis 100%. Tak juga. Kalau 1% dia tak ikut, kalau ikut juga dia tak ada jadi menyeleweng. Sehingga sampai mengatakan bahawa Tuhan bertangan. Ni nampak tak? Tuhan bermuka. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bermula Tuhan kamu itu yang Muhammad, yang Zul Jalali wal Ikram. Wajhu, dia kata muka. Bermula muka Tuhan kamu itu Muhammad, yang amat besar lagi pula, yang amat mulia. Muka di situ bukan makna wajhu, bukan makna wajah tu muka tu tak. Wajhu itu dengan mana? Zat. Dengan mana? Zat. Habis itu. Ni kalau bab sejarah ni kalau dengar masa letih kan, ngantuk pun ada kan, sedap dan kalau orang tidur dengar, sedapnya Ustaz urai, sampai terlena lah macam ni, sedap. Dia kalau bab tauhid tu memang gitu. Dulu memang betul kita tak nafikan, kalau bab tauhid dulu saya ngaji pun kadang ngantuk juga. Kita kena buat muskil tak apalah, kena buat iskal, kena ada buat satu kata persoalan ke. Dia buat tauhid tu begitu. Kalau senyap, kalau ni tauhid ni kita belajar lah, bukan ni yang sejarah pula. Memang lagi sedap tidur lah. Dengar saja, Allah, aku dapat memang tak pernah miss kelas Ustaz Zafar. Memang tak pernah miss sebab dengar, sebab sejarah. Cuba kita cerita hukum akal begini, Dahlia dia malah nak dengar dah tu. Kalau macam ni dia sejarah, dia dengar. Teori.
Benda teori ni kita dengar lah macam sejarah, kita belajar dulu sekolah menengah. Baik. Lagi pula, maklumlah lagi pun dah tinggal 2 minggu pula kan. Cuti pun takut raya pun tak habis lagi pun tak tahu lagi. Macam-macam orang kita. Dia kalau tinggal lama gitu, dia biasa nak naikkan semangat macam tu lah. Kalau di pondok begitu juga, kalau cuti lama sangat tu, bila dia cuti dah lama tu nak datang balik tu, lambat sikit datang. Dia habiskan cuti lain. Tengok macam tu. Bila dah start mengaji tu tak apa, insya-Allah. Dia dah semangat balik lah. Dia ambil orang kata panah dululah ni. Panah enjin dulu. Baik. Jadi dia kata sehingga sampai mengatakan bahawa Tuhan bertangan, Tuhan bermuka, Tuhan duduk di atas arash. Ni ya. Nampak kita sebut dalam ayat Quran Allah Taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nampak tak ayat tu? Dan lain-lain sebagainya. Banyak lagi ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran banyak. Kena ingat dalam Al-Quran bukan semuanya ayat ahkam, bukan semuanya ayat-ayat hukum. Ada kalanya ayat mutasyabihat, ada kalanya ayat-ayat itu menunjuk di atas nubuwah, ada kalanya ayat-ayat itu menunjuk di atas sirah. Kita belajar tafsir kena tahu semua. Bukan belajar tafsir atau ayat ni semua kita. Kadang-kadang ayat dalam Quran tu kena ada ayat nasikh, ada ayat mansukh. Mana yang kita boleh guna nasakh, mana boleh digunakan lagi. Tu semua kena kaji balik. Kena belajar lah, bukan kena kaji sesuatu, belajar. Dia kena tahu. Ayat ni boleh guna ke tak untuk pengamalan, untuk baca tak apa. Al-Quran dapat pahala. Adakah ayat tu dari segi makna dia boleh kita gunakan, aplikasikan untuk zaman sekarang, untuk hukum tu boleh tak lagi? Kena tengok dulu. Kadang-kadang ayat tu ayat mansukh. Macam-macam. Sebab tu Quran ni bukan senang. Habis. Alhamdulillah. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dapat menegakkan fahaman yang kemudian dinamai fahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi alhamdulillah kata pengarang kita, dia kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni fahaman dia ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Iaitu fahaman yang diyakini dan diiktikadkan. Apa maksud diiktikad? Yang diperpegangkan, kita pegang sungguh, kemas, kita pegang, kita yakin. Kena ingat bab tauhid, kena ingat bab tauhid dia kena 100%, kena pegang, kena iktikad dalam hati. Apa maksud iktikad dalam hati? Kena berpegang teguh dalam hati 100%. Tak boleh kita sangkal sedikit pun tak boleh. Kita kata wajib Allah Ta'ala tu ada. Ya betul, yakin. Dia tak boleh. Aku 99.99% Allah Ta'ala tu ada. Itu tak boleh lagi. Dalam bab tauhid kena 100%. Dia tak boleh 99.99% tak boleh. Kalau dalam bab fiqh tidak ada masalah. Kalau dalam bab zon tak ada masalah. Zon ni apa? Kita kata 75% sampai 99%. Kalau syak ni 50-50. Dalam bab fiqh tak boleh. Tapi kalau dalam bab fiqh, dalam zon tu boleh lagi. Aku rasa ni masuk waktu zuhur dah ni. Waktu orang tanya kita, mana kau tahu kata ni waktu zuhur dah? Tengok dekat kalender ni pukul 1:05. Tapi tak ada orang azan. Contoh tak ada orang azan. Yalah tak ada orang azan, tapi aku dah tengok kalender ni kata dah masuk-masuklah tu. Itu zon, dia berat macam tu. Berat hati dia kata dah masuk. Itu sah dah semayang dia. Kalau dia semayang tu sah dah. Kalau kena bab Tuhan, Allah Ta'ala tu ada ke tak? Dia kata Allah Ta'ala tu ada tapi tak biasa bertemu, tak biasa berjumpa. 99.99 yang aku ni pun tak sah lagi iman dia. Dia kena 100% yakin, kita panggil. Sebab tu dia kata i'tikad. Apa i'tikad? Pegangan yang tetap di dalam hati. Kena kemas sungguh, pegang. Percaya sungguh. Itu maksud i'tikad. Tengok. Iaitu fahaman yang diyakini. Nampak dia sebut? Nampak dia sebut? Dia kata yakini.
Iaitu fahaman yang diyakini dan diiktikadkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat baginda. Itulah fahaman ahli sunnah wal jamaah. Ni tengok, ni dia nak cerita, tengok siapa dia ni. Ulama-ulama yang masyhur, yang pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ni. Pada abad-abad berikutnya muncullah, kitab Jawi tu kalau baca silat tu muncul lilah. Muncullah, kalau ada kitab Jawi, kalau salah baca tu habis lalu. Muncullah ulama-ulama besar kaum ahli sunnah wal jamaah. Ni semua ahli sunnah wal jamaah ni. Yang menyebar luaskan pengajian Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Allah Akbar, ni semua hebat ni. Ni kita boleh tahu nama-nama ni. Antaranya Imam Abu Bakar Al-Qaffal. Sebab apa panggil Imam Abu Bakar Al-Qaffal? Al-Qaffal ni dipanggil ibu kunci. Sebab apa? Dia ni tukang buat kunci. Orang ulama dulu, Allah, biasa-biasa. Bukan dulu orang ulama dulu tukang kasut, tukang buat kunci. Tu nisbah dia. Nisbah dia. Tapi alim sungguh. Tengok Imam Ali Khawas, guru pada Syekh Allahumma salli Muhammad. Allah, bukan Syekh Juwaini, nama Imam Abdullah Al-Ash'ari, Imam Abdullah Sya'rani. Syekh Ali Khawas ni guru pada Imam Abdullah Al-Sya'rani. Dia ni tengok, Syekh Ali Khawas ni kerja je tukang kasut, bersihkan kasut je. Syekh anak murid dia Imam Abdullah Al-Sya'rani mengajar masjid-masjid besar. Sebelum jadi anak murid Imam Abdullah Al-Sya'rani, dia pernah terlintas. Dia pernah lalu kat depan tu, dia tahu, dia kenal Syekh Ali Khawas, dia kenal. Dia kata apa? Dia kata apa dia Tok Guru Syekh, Tok Guru duk jadi tukang kasut. Kalau jadi Tok Guru dia kena mengajar. Kata kat Tok Guru. Masa tu tak jadi Tok Guru lagi. Dia Imam Al-Sya'rani, dia mengajar kat masjid. Dia orang hebat, dia orang pekah. Syekh Ali Khawas ni orang tasawuf, tapi pekah pun ada, tapi dia tak mengajar. Dia kata apa Syekh Ali Khawas? Dia kata apa? Tak apalah aku jadi tukang kasut daripada mu mengajar kat masjid takut kat bini. Dia jawab gitu. Dia tahu mana kata takut bini. Tengok Syekh Ali Khawas, dia orang kasyaf, bukan orang biasa. Dia kata daripada mu mengajar masjid tapi takut kat bini. Memang sungguh Abdul Syarif memang takut bini masa tu. Syekh Ali Khawas dia kata aku tukang kasut tak apa. Dia ada kisah dia Dia ada kisah. Terkejut Syekh Abdullah Sya'rani. Terkejut. Macam mana dia Syekh Ali Khawas tahu aku ni? Mengajar. Masa tu dia mengajar. Lepas tu bila ada anak murid tanya satu soalan, dia tak boleh nak jawab. Tu Imam Abdullah Sya'rani. Kemudian tu dia duk termenung jugalah. Pergi jumpa Syekh Ali Khawas, jumpa balik. Dia kata jumpa Syekh Ali Khawas ni, dia menengung jugalah, dia termenung jugalah, dia tanya, aku nak belajar dengan kau Syekh Ali Khawas. Dia nak belajar. Dia kata, nak mengajar apa? Aku ni tukang kasut je, mu mengajar kat masjid dah. Kena beli balik dah. Dia kata, kau dah mengajar dah, aku tukang kasut nak mengaji dengan aku. Apa aku tukang kasut je? Duk bersihkan kasut. Nampak tak? Lepas tu dia kata apa? Lepas tu dia balik rumah, dia termenung jugalah. Bini dia memang selalu marah kat dia. Jenis itulah. Lepas tu tiba-tiba tu dia datang balik kat Syekh Ali Khawas, dia kata aku sungguh nak mengaji ni. Dia kata guru, maksud tu barulah dia hormat Syekh Ali Khawas. Dia kata aku sungguh aku nak mengaji dengan kau ni Syekh Ali. Syekh Ali kata kalau mu nak mengaji dengan aku boleh. Tapi ada 3 syarat. Ada 3 syarat pula. Ada 3 syarat. Dia kata syarat yang pertama,
Kitab-kitab yang dekat rumah kau tu kau kena habis jual habis. Kena jual semua sekali. Jangan tinggal. Apa kitab-kitab yang kau belajar dulu, semua kau kena jual. Jangan tinggalkan satu pun. Ui, payah juga ni. Syekh Abdullah Syaroni dia fikir, habis tu aku duk mengaji dengan Tok Guna, habis jual macam mana aku nak mengaji? Tak apa, kau jual lah semua. Oh, tengok. Syekh Ali Khawani nampak dah dia orang ahli tasawuf. Dia bukan biasa-biasa dengar. Kalau dengar Tok Guru betul-betul tengok dia sebut. Dia pun jual. Kemudian duit yang kau dapat tu, bukan suruh bagi kat bini. Dia kata, duit yang kau dapat tu engkau infakkan, kau berikan semua, kau sedekahkan pada kanak-kanak semua. Duit semua tu kena bagi semua. Kena bagi semua infakkan, mana kata harta yang dapat, yang dia jual tu duit tadi 1 sen yang semua bagi pada kanak-kanak. Dia kata kalau tu aku nak makan apa, bini aku nak makan apa. Tak apa, bagi semua. Wah, payah nak patuh Tok Guru ni. Dalam masa takut kat bini juga tu. Yang ketiga tu, ni lepas ni kena kalau engkau nak belajar dengan aku, engkau kena bersuluk selama 40 hari. Maksudnya bila bersuluk tu dia kena jauh dengan orang perempuan dia lah, dengan isteri dia lah. Dia pun duk pusing juga. Syarat-syarat payah juga tu. Menangis juga tu Syaroni nak ikut syarat tu. Lala akhirnya ketiga-tiga syarat tu dia buat. Dia buat apa? Dia jual kitab-kitab dia. Ada satu hari tu ada satu kitab dia tak jual. Dia simpan kitab tu. Imam Syekh Ali Khawar kata apa? Aku tahu kitabmu mengaji tu mu tak jual lagi, ada sebuah tu. Dia tahu juga Datuk tu. Tahu juga. Lebih baik kau jual. Aku dah suruh jual. Dah kau nak belajar dengan aku dah. Bila nak belajar dengan aku, nak jual habis lah. Kalau kita pun sayang juga, betul tak? Allah, sayang lah. Benda yang kita sayang tu, kena jual juga. Dia pun jual juga. Kemudian dia yang habis dibagi harta dia semua dekat kanak-kanak yang miskin semua dia bagi. Kemudian dia bersuluk. Selepas bersuluk 41 hari tu, lepas tu baru dia belajar dengan Syekh Ali Khawas. Lepas dia cerita tu, selepas tu dia kembali balik mengajar di masjid tadi tu. Dah tak ada kitab. Betul tak? Dah tak ada kitab baca tu. Anak murid baca, dia boleh surah. Dalam masa sama, orang tanya soalan, semua dia Allah Ta'ala bagi pada dia. Dia buka futuhat kat hati dia. Dia boleh jawab semua. Apa yang dia tanya semua boleh jawab. Tak ada kitab dah nak mengajar macam mana. Anak murid baca kitab, dia boleh hurai semua. Tak ada kitab dia boleh hurai. Tak ada kitab dobit pun dia boleh hurai. Allah Ta'ala bagi futuhat. Buka futuhat hati dia. Dengan sebab apa? Dia belajar dengan Syekh Ali Khawas. Syekh Ali Khawas ni tukang kasut. Ni rentetan daripada apa kita cerita tadi ni. Ini rentetan daripada Abu Qafal. Qafal ni tukang kunci. Orang buat kunci. Orang buat kunci tu. Tu. Kalau ulama dulu banyak begitu. Tukang kasut. Kemudian kalau tengok Syekh Khalid. Syekh Khalid Al-Azhari. Pengarang kitab pengarang kitab Nahwu. Dia tu zaman dia di Mesir dulu, di Azhar, di Masjid Azhar. Kerja dia apa tuan-tuan? Kerja dia masa zaman dulu kan dia tak pakai lampu ni. Kita pakai apa ni, gas apa? Gas api kan? Gasling lepas tu dihidupkan. Bila pada waktu malam dia ni tukang bersih masjid. Syekh Khalid ni. Dia tak mengaji. Dia nak mengaji tu kita tak ada, tapi dia dengar Tok Guru duk mengajar, dia dengar sambil-sambil sapu. Kerja dia waktu malam, bila dah gelap tu, dia ambil gasling tu, dia hidupkan api. Tapi, Masya Allah, Tabarakallah, ilmu dia tu, dia boleh mengarang kitab pula. Macam mana dia dapat ilmu, tengok. Allah Ta'ala bagi semua. Tukang sapu, biasa-biasa. Sebab tu kalau kita tengok, kalau zaman kita sekarang ni lah, jangan kita pandang rendah. Alah, tukang sapu ni, ni semua jenis. Tukang sapu tak ada pendidikan ni, jangan cakap gitu. Jangan cakap. Lepas tu kita hormat dia. Padahal dia dengan kita sama je. Alah, dia ni bukan sekadar dengar kat luar-luar ni, aku dalam ni lagi jelas Ustaz mengajar. Allah Ta'ala bagi futuhat, tiba-tiba dia dengar kat telinga dia. Dengan tanpa hijab, Allah Ta'ala bukan hijab pada dia macam mana. Kita tak tahu. Sebab tu wali-wali Allah tu banyak. Tu kena ingat. Habis itu, tengok.
Jadi yang meluaskan pengajian Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni, antara pertama Imam Abu Bakar Al-Qaffal, wafat pada tahun 365 Hijrah. Kemudian Imam Abu Isa Al-Asfaraini. Al-Asfaraini. Ini dia panggil Ustaz Abu Ishaq Al-Asfaraini. Al-Asfiraini, minta maaf. Al-Asfiraini nama dia. Ni antara pendukung yang membawa bagi mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-Ustaz Imam Abu Isa Al-Asfiraini. Semua nama tempat tu. Kemudian Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi. Kemudian, ni tengok. Keempat, Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Siapa dia Imam Haramain Al-Juwaini? Ni mazhab Syafi'i kita ni. Siapa dia? Saya pernah sebut dulu. Guru kepada Imam Al-Ghazali. Kena ingat tu. Imam Haramain Al-Juwaini, guru kepada Imam Al-Ghazali. Orang hebat. Imam Juwaini dia ada buat sebuah kitab usul fiqh. Nama kitab dia kitab Waraqat. Imam Haramain Al-Juwaini, guru pada Imam Ghazali. Hebat sungguh dia. Dikatakan waktu dia mati dulu Imam Haramain saya baca dalam kitab usul fiqh tu, dia kata waktu dia mati tu, sebab tu dipanggil Imam Haramain. Sebab apa? Imam bagi dua tanah haram. Bukan biasa-biasa. Dua tanah haram imam. Bukan imam semayang saja tu. Dia imam, kalau orang dulu sebut imam ni, dia orang yang faqih. Orang hebat. Faqih. Imam hebat dalam tabahur, dalam ilmu. Imam Juwaini apabila dia kata waktu dia mati tu, di tanah haram tu, ke semua kedai-kedai di pasar pada waktu dia meninggal tu, semua tutup. Semayang jenazah dia ramai masa tu, penuh, tutup. Lebih kurang rasa 3 hari tak silap. Ingat Imam Juwaini bukan orang biasa, guru pada Imam Ghazali. Imam Ghazali tu dah kita dengar tu hebat dah kan. Hebat. Ni guru dia. Bila sebut guru ni memang hebat lagi lah. Bukan biasa-biasa. Imam Juwaini. Kemudian Imam Al-Qasim Al-Kushairi. Imam Kushairi. Imam Kushairi ni risalah Kushairiyah dalam kitab tasawuf. Imam Kushairi. Dia ni dalam, tengok, nak cerita kata ulama-ulama dulu walaupun banyak bidang dia, tapi dia masih membawa akidah ahli sunnah wal jamaah. Tengok Imam Kushairi. Bukan orang biasa Imam Kushairi ni. Kemudian Imam Al-Baqillani. Ni dia. Qadi Iyad Al-Baqillani, mazhab Maliki. Abu Bakar Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Dia ni mazhab Maliki. Ini kita selalu dengar ni kalau dalam kita usul tak tauhid, kalau kita belajar biasa dengar tak? Qadi Iyad Al-Baqillani. Qadi Iyad dia sebut tu. Imam Qadi Iyad Al-Baqillani, nama dia, nama tempat tu Baqilan. Yang ketujuh Imam Al-Ghazali. Ni anak murid duduk tang ketujuh. Wafat pada tahun 505 Hijrah. Kemudian ke-8 Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ni Imam Fakhruddin Ar-Razi ni tak silap dia bermazhab Syafi'i, dan dia ada mengarang sebuah kitab tafsir. Tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Tafsir tu banyak jilid. Ada tafsir tapi dalam bentuk dalam tulisan bahasa Arab lah. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kebanyakan mereka ni berasal daripada belah-belah. Kalau zaman kita sekarang ni banyak di belah Kurdistan, Tajikistan, bukan Pakistan Tajikistan, yang belah-belah yang putih-putih ni, Chechen apa semua tu, Tan ni lah. Banyakkan mereka alim, banyakkan orang alim banyak datang ke sana dulu. Bukan orang Arab. Kebanyakan daripada sana. Begitu juga nama Baghdad. Baghdad ni bukan nama Arab. Baghdad ni kata ulama tak boleh diterjemahkan lagi dah. Sebab asal Baghdad ni nama dia kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan mana atiyatul sonam, pemberian daripada berhala. Sebab tu tak boleh. Baghdad kata ulama tak boleh diterjemahkan dalam bahasa Arab. Baghdad ibu negara Iraq. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab namanya atiyatul
sonam. Dengan mana pemberian berhala. Sebab tu makruh kita sebut Baghdad tu dengan Atiyatul sonam. Pemberian berhala. Jadi nama dia tak elok. Baghdad. Sebab tu nama ulama sebut dikekalkan nama Baghdad. Sebab tu nama bukan nama, dipanggil nama Ajam. Bukan nama bahasa Arab. Baghdad. Sebab tu macam kita lah. Malaysia. Tak boleh itu. Marah orang kalau kita orang Malaysia kita dengar ni ada orang duduk buat main-main, tak boleh. Kuala. Contoh apa lagi? Kalau ikutlah nama-nama negeri kita. Kuala Lumpur. Lumpur banyak Kuala ni. Dia tak boleh terjemah gitu. Kuala Lumpur ni khas nama tempat dia. Dah cukup. Dulu waktu saya mengaji di petani dulu tu, tok guru saya lah, Abang Sarah tu, dia pernah tanya saya. Kata, mu duduk mana? Dia kata, saya baba kita duduk di KL. Gapa dia KL? Dia orang tak sedengar. KL tu Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, banyak Kuala, banyak Lumpur dah. Ya tak boleh. Saya pun kata, tak tahu apa kata. Lumpur, ada jari-jari je lumpur tu. Sampai satu sekali. Jadi nama tu bila sebut Kuala Lumpur lah. Yang kita kaji Kuala tu Lumpur tak. Macam Baghdad. Baghdad tu nama Ajam. Maksudnya nama bukan nama bahasa Arab. Kalau diterjemah dalam bahasa Arab, Atiyatus sonam. Pemberian berhala. Sebab tu kata ulama, makruh kita panggil begitu. Kita panggil Atiyatus sonam tu makruh hukum dia. Habis. Kesembilan, Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Ni Imam Izzuddin Abdul Salam ni dia panggil Sultanul Ulama. Dia panggil Sultanul Ulama. Gelarannya raja bagi segala ulama. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Dia ada Sultanul Auliya, Sultanul Ulama, satu lagi Sultanul Arifin. Sultanul Arifin, Sultanul Ulama. Satu lagi saya tak ingat, satu gelaran. Tapi dia ni Sultanul Ulama. Sebab apa panggil Sultanul Ulama? Sebab pada waktu zaman dia ni orang Mesir, saya pernah pergi kubur dia. Syekh Izzuddin Abdul Salam, dia ada tafsir juga. Tafsir bernama Tafsir Izzuddin Abdul Salam. Kat rumah saya ada, tak silap, ada 4 jilid tak silap. Kitab Arab. Izzuddin Abdul Salam ni orang hebat di dalam ilmu tauhid. Walaupun dia ada tafsir juga, tapi dia pun hebat dalam bab tauhid. Sebab apa dia panggil Sultan Ulama? Sebab pada zaman dia tu banyak orang tanya dekat dia masalah fatwa. Bila fatwa tu dia tolong jawab. Banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat, orang awam dia tolong jawab. Kemudian dia gelar Sultan Ulama. Hebat Imam Izzuddin Abdul Salam. Zaman dia masa tu. Jadi wafat pada tahun 660 Hijrah. Habis. Banyak sejarah ni, saya kalau sejarah ni minat juga. Dulu tak minat saya, tak minat. Kita kalau sejarah kita tu rasa sepian C ke D pun tak minat, langsung nak baca sejarah Malaysia dulu. Dululah. Lepas tu bila belajar sejarah agama pun tu tak minat juga. Tiba-tiba tapi jadi kita minat ni sebab mungkin kata, saya tanya guru saya, dia kata kita belajar ni Tok Guru, saya ni tak minat apa tu sejarah Tok Guru. Dia kata belajar tu bukan nanti kita minat. Belajar untuk ilmu, untuk kita dapat ilmu. Belajar jangan kerana minat. Kalau kerana minat, hanya satu ilmu je kita dapat. Dia suruh saya, dia beritahu apa? Kita belajar ni apa ilmu sekalipun kita belajar untuk ilmu kita, untuk pengetahuan kita. Itu yang kita kena fikir. Walaupun tak minat sejarah tu, tapi habis pun kita kena belajar juga, kena tahu juga. Tak boleh kata aku tak minat sejarah ni. Tapi kita berkata itu ilmu Islam, kita belajar juga. Memang pada hakikat saya tak minat. Tapi saya fikir kata, kita fikir satu je. Saya sekarang ni saya fikir kata aku belajar ni dengan ilmu Allah Ta'ala, dah cukup. Bila cakap begitu, terus dia boleh ingat. Kita apa yang kita sirah ni boleh terus ingat. Minat tu dah letak nombor 2 dah. Nampak tak? Minat tu letak nombor 2. Begitu juga pekah dulu. Saya dulu pekah tu, Allah payah betul pekah ni. Waktu dulu muda-muda belajar, macam mana nak bagi hukum kat orang ni. Lepas tu bila belajar banyak, tapi tak pernah mengajar pun bab pekah. Lepas tu kata mu mengajarlah pekah tu. Nanti Allah Ta'ala bagilah futuhat tu. Kok Allah Ta'ala beri.
Kita try mengajar PK, alhamdulillah. Dulu belum ajar, nampak juga. Alhamdulillah. Begitu macam tak kira ilmu apa-apa sekalipun, kita kena belajar. Jangan ilmu sesat je kita belajar. Habis ulama-ulama yang ialah ulama-ulama penganut dan pendokong yang kuat. Yang membawa itulah. Yang pendokong yang kuat daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah yang dibentuk oleh Imam Abu Hasan Ali Al-Ash'ari. Ni semua. Ni 9 nama tadi tu. Kemudian pada abad-abad seterusnya ramai muncul ulama-ulama usuluddin di seluruh dunia Islam yang menganut mempertahankan dan menyebarkan faham ahli sunnah wal jamaah yang dibentuk oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ini antaranya. Ini dah mula pada lebih daripada 1000 hijrah lah. Di atas 1000 hijrah. Siapa dia? Yang ke-10 Syekhul Islam Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Ni tengok, ni kitab ni saya ada ni. Wafat pada tahun 1227 Hijrah. Pengarang kitab tauhid yang dimasyhurkan dengan nama kitab Syarqawi. Kitab dia besar ni. Imam Syarqawi ni pun orang Azhar, orang Mesir juga. Saya pernah pergi kubur dia. Dia ni pun alim dalam bab fiqh. Nama dia Abdullah Syarqawi. Dalam kitab fiqh tu nama kitab dia Tuhfatul Tullab. Abdullah Syarqawi dia buat hasyiah. Dia buat syarah bagi Tuhfatul Tullab. Di dalam kitab fiqh pun dia alim juga. Dan juga dalam kitab tauhid pun dia alim juga. Mereka ini anak murid dia ni Abdullah Syarqawi ni anak murid kepada Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari. Tu wafat pada tahun 1227 Hijrah. Dikatakan dia ni sezaman dengan Syekh Daud Al-Fatani. Tapi dia tak biasa berjumpa. Dia tak biasa berjumpa. Syekh Daud duduk di Mekah. Tapi dengar kata Abdullah Syarqawi ni dia pernah belajar di Mekah juga. Boleh jadi berjumpa, wallahu a'lam. Tapi dikatakan dia tu sezaman dengan Syekh Daud. Syekh Daud. Yang ke-11 Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Boleh baca dua. Bajuri. Tambah ya satu lagi. Al-Bajuri nama tempat. Kalau orang Mesir panggil Baguri. Jim jadi ga. Kalau Mesir. Wafat pada tahun 1272. Syekh Ibrahim Al-Bajuri anak murid kepada Syekh Abdullah Syarqawi. Tulis itu. Ni bapa tok guru dia tadi tu. Abdullah Syarqawi guru kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Tak apa kita tahu nama banyak sejarah Islam ni lagi bagus. Nama ulama kita ingat lagi bagus. Allah ustaz ni banyak sangat dia punya ingat ni sampai Bajuri pun dia terang juga. Tak, saya bagi tahu ni bukan apa nak bagi luas kita punya teori tu luas. Sekurang esok orang tanya, mengaji kitab tu kau tahu tak nama-nama yang bab tauhid ni? Tahu, boleh sebut. Kemudian Imam Bajuri ni alim ilmu fiqh juga. Imam Bajuri ni dia ada buat banyak kitab, di antara kitab fiqh yang masyhur Hasyiah Bajuri di atas syarah bagi Fathul Qarib. Kitab fiqh 4 romok. Dia buat juga. Hebat dia. Dia ikut tok guru dia juga. Tok guru dia buat fiqh, dia pun buat fiqh juga. Alim fiqh juga. Alim tauhid juga. Dia pun alim tauhid. Tengok. Pengarang kitab tauhid Tahqiqul Maqam fi Kifayatil Awam. Saya ada kitab ni. Hasyiah Tahqiqul Maqam fi Kifayatil Awam. Kifayatul Awam tu tak silap nama dia Abdullah Al-Fudali, tak silap. Kalau tak silap saya lah. Tapi hasyiah dia tu iaitu Tahqiqul Maqam tu iaitu pengarang kitab Syekh Ibrahim Al-Bajuri, kitab tauhid tebal ni. Nipis je. Ada dia terjemah dalam bahasa Rumi ada. Kalau nak tengok dalam tengok di kedai Fajar Baharu di Masjid India. Kalau siapa-siapa yang minat pada kitab-kitab ni, tak Jawi ke Rumi ke bahasa Arab ke, pergilah tengok jenguk-jenguk sikitlah dekat Masjid India tu. Kedai. Pergi Masjid India juga ustaz, tapi jenguk kain ustaz.
Tengok juga, saya tengok kain. Tengok kain. Tapi sambil-sambil menyelam air tu, tengoklah kitab situ, banyak kedai buku situ. Tak mau masuk pun. Masuklah sekejap. Ustaz, kain tu Ustaz, saya tengok mata merah Ustaz. Ustaz nak masuk kain. Masuklah kejap, tepi tu kedai buku banyak. Allah. Tengok kejap. Raja-raja beli sebuah kitab, apa dah, sebuah buku. Kita tetap dalam hati gini. Macam ni. Aku nak beli kain ni, aku nak beli kain, wajib bagi aku nak beli sebuah kitab. Pergi kat kedai kitab. Kitab Rumi ke, tak Jawi ke, tak kira lah. Beli sebuah kitab. Tak rugi beli, tak rugi. Tak rugi. Hak ruginya kalau beli kain, lepas tu lusuh, buang. Kalau kitab, dia lusuh, boleh baca lagi, tak boleh buang. Nampak tak? Kitab tu sampai berzama-zaman kita boleh guna. Kain ni setakat 1 tahun pun tak sampai dah. 10 tahun, 20 tahun, buang, dah rosak dah. Buang dah untuk sampah. Buku dah. Buku ni makin lama makin rare. Makin orang nak tengok, aku buku contoh dapat buku yang kitab Rumi yang dulu-dulu. Payah nak dapat dah. Betul orang tanya, sekarang ni ada orang cetak lagi tak? Barulah berebut. Dah tak ada cetak dah. Barulah kita nak photostat dan sebagainya. Sayang. Sayang. Habis. Dan kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatut Tauhid. Itu kitab dia. Kitab Tuhfatul Murid ni syarah bagi kitab matan Jauharatut Tauhid yang saya sebut tadi, matan ini. Wa hifzu dinin summa nafsin mal nasab wa misluha aqlun wa irdun qad wajab. Itu matan dia. Yang syarah dia ni Tuhfatul Murid. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salamihi. Itu yang dia punya mukadimah dia. Dan matan Jawharatul Tauhid. Matan Jawharatul Tauhid ni Imam Ibrahim Al-Laqani. Ini syarah dia. Yang ke-12 Al-Alamah Syekh Muhammad Nawawi Bantani. Kita habis pukul apa ni? Pukul 12.30 ke 12? 12.30? Dah sekarang 12.30 Okey, alhamdulillah. Teruskan lagi. Ke-12 Al-Alamah Syekh Muhammad Nawawi Bantan, seorang ulama Indonesia yang mengarang kitab Tauhid At-Tijanu Ad-Durari, wafat pada tahun 1315. Ini pun dikatakan dia ni sezaman dengan tak sampai Syekh Daud ni. Syekh Daud, sebab tapi dia Syekh Daud dulu. Syekh Daud ni dikatakan dia hidup ni lebih kurang 100 berapa tahun tak ingat lah. 100 lebih lah Syekh Daud ni hidup. Syekh Nawawi Bantan ni digelar Syekh Nawawi Sani, yang kedua, sebab dia banyak mengarang kitab. Kitab Fathul Majid kan saya biasa sebut dulu. Kitab Fathul Majid tu pun Syekh Nawawi Bantan juga. Bantan ni nama-nama tempat dia. Bantan di Indonesia. Bantan. Nama kitab At-Tijanu Ad-Durari. Kitab ni saya biasa mengaji dulu. Waktu arwah Allah yarham Abdullah Sarah meninggal tu, waktu kami sana baca kubur 40 hari jugalah. Kira gila-gila lah. Baca Quran tu. Biasa kalau tok-tok besar tu, kalau di petani tu dia jaga kubur, istilahnya tu lama 40 hari. Baca Quran, zikir apa sebagainya, macam-macam lah. Sebab dia orang hebat. Kemudian bila masa tu ada buat daurah tu, saya belajar kitab ni At-Tijanu Ad-Durari. Ni pun bagi pengarang kitab ni, Syekh Nawawi Bantan. Yang ke-13 Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Ni takut orang tak biasa dengar kot. Nama pengarang orang tak tahu, tapi nama kitab orang tahu. Tu kebanyakan orang kita. Orang kita ni ingat nama benda, nama orang ni tak ingat. Tengok banyakkan begitu. Ni pengarang dia, Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, yang mengarang kitab Tauhid bernama Aqidatun Najin fi Usuluddin. Biasa dengar ke tak? Tak biasa dengar, kau tak tahu kata apalah. Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, gelaran dia apa? Gelaran dia siapa? Allah, agak senyap dia. Tuan Minal. Tuan Minal. Dia ni kubur dia di belah Pening. Saya pernah pergi kubur dia.
Dekat Allahumma salli ala Muhammad, dekat seberang perai. Allah, nama kampung apa? Tak ingat, tapi saya pernah pergilah, ingat. Dia ni apa tu? Tuan Minal ni, sejarah dia saya pernah cerita dulu. Dia ni sebab apa panggil Tuan Minal? Kalau orang tanya. Antaranya kata ulama, Tuan Minal ni apabila dia orang minta, masa tu zaman dia lah, orang minta bubat. Orang minta bubat ni masih bawa air kan, air tawar kan. Dia baca tu, dia buka tu, minasyaitan. Apa tu? Mina tu kuat. Yang lain tu semua slow. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitan. Bila mina tu, minasyaitan, mina. Sebab tu bagi Tuan Mina, Tuan Mina. Sebab minasyaitan, hak tu kuat. A'udzu minasyaitan. Yang lain tu semua doa slow je baca. Yang tu dia kuat. Sebab tu bagi Tuan Minal. Tuan Mina tu sejarah dia, nama dia. Dia ni hebat. Dalam kitab dia lagi, tak silap dia, kitab Zuhratul Murid, tak silap. Dia pun juga pengarang kitab yang sama juga. Habis itu. Yang ke-14. Banyak kitab-kitab ni. Tak apalah. Syekh Husin bin Muhammad Al-Jasar Al-Tarabalasi. Tara besi. Talab. Tolam. Oh, bukan ra At-Tarabilisi. Tola. THA lepas tu. Oh, LA ni ra. Ada toro. THA lepas tu. Jangan baca THA ta. To. Allah, ikut rumi sangat orang kita. Toro, to, THA. Dengan ta. Sebab dia Toro. Taro. Toro bulusi. Tola. Oh, tola. Nanti. Tola ni macam tak apa nak tepat ni. Oh. Dia nak minta tolong Ustaz Google jap. Tak, dia ada yang boleh kita ambil, ada, tapi tengok takut minta masa tu betul. Tola bilisi nak tengok dalam bahasa Arab. At-toro bilisi. Saya betul. At-toro bilisi. Toro. At-toro bilisi. Tapi kalau bahasa lain at-tara bulsi. Bulsi, at-tara. At-tara bulsi, at-tara bulsi, at-tara bulsi. Ada ra alif lam ta ra alif ba lam sim ya. Kalau bulusi nanti jap. Nanti tengok. Takut kena juga nama dia. Tola bulisi To. Bahasa Arab. Nak dia tulis bahasa Arab tu ta. Tak mau pakai rumi, tak mau. Aduh, bagi dia orang cakap bahasa Arabnya. Sebab nanti search dalam bahasa Arab, dia bahasa Melayu tu tak boleh nak iktibar kadang-kadang. Sebab takut dia salah. Sebab nama orang kan. At-tala bulsi. Bulsi. Nah, bulsi lain tak ada ni. Syekh Hasan, saya tulis nama sepenuh lah. Syekh Husin, betul. Minta maaf. Syekh Husin bin Muhammad Jasar. Ni bin Muhammad Jasar. Ni
Toro. Bitoro Bilsi. Betul. Muhammad bin Husain bin Muhammad Al-Jasar As-Sayadi Rifa'i Siasi Lubnani. Dia ni orang Lubnan. Min wajhai Madinah Tarabilsi. Betul saya. Tulis Tara alif ba lam sim. Ya. Itu yang betul, yang tepat yang tu. Alif lam Tara alif ba lam sim ya. At-Tarabilsi. Tu yang tepat. Yang kitab Rumi tu salah. Bukan saya nak salahkan tu, sebab kita tengok yang ni Wikipedia ni memang betul lah. Yang boleh kita ambil, kita ambil. Orang Lubnan. Memang masyhur lah dia. Betul-betul. Bukan saya nak menangkan saya dah, kita nak tengok ke tepat. Kalau saya salah, saya cakap salah. Tapi memang betul At-Tarabilsi tu betul. Tolong betulkan Sebab nama orang ni, cuba nama kita orang panggil nama salah, marah tak kita? Marah Ni orang ni dah mati dah, nak marah tak boleh. Kita kena betulkan nama dia. Jangan sebarangan. Kalau benda nama ulama ni kena check betul-betul. Kalau tak dapat sumber dalam kitab, tengoklah Ustaz Google yang boleh bantu. Ustaz Google. Dia boleh, bukan semua boleh ambil Ustaz Google semua dah. Bab hukum akam, bab tauhid tu kalau hukum akam ni kena belajar lah. Jangan ambil dalam Google. Kadang-kadang banyak silap. Yang betul-betul lah. Baik. Terkenal pengarang kitab tauhid yang terkenal Al-Husun Al-Hamidiyah. Ni saya tak pernah dengar. Ni pengarang kitab ni saya tak pernah dengar. Saya tak pernah belajar kitab ni. Tapi dikatakan dia pun wafat tu, dia tak sebut dalam kitab ni. Dia wafat pada tahun 1927. Orang belakang lagi. Orang baru lagi. Milad tu 1881. Dia mati pada tahun 1934. Orang Lubnan. Ni Lubnan yang baru ni apa? Yang terbakar tu kan? Ni bendera dia ada siap ni. Warna merah. Dia. Lubnan pun memang zaman dulu pun orang hebat-hebat. Yang kita dengar zaman sekarang ni yang Syiah ke apa tu, maklumlah ada juga. Tapi ahli sunnah kita banyak juga di sana pun. Memang betul, memang kita tak nafikan. Memang ada. Syekh Yusuf Bakhur kalau dia yang mufti Kanada, bukan mufti pun dia, orang panggil mufti, dia ahli fatwa negara Kanada. Dia pun asal dari Lubnan. Saya pernah belajar dengan dia pernah datang di Mesir waktu musim Saifi, musim panas. Setiap 3 bulan, 4 bulan dia akan datang di Mesir, dia akan mengajar. Saya pernah ikut dia. Time-time exam pun dia mengajar juga. Pergi mengaji kat rumah dia dulu. Satu hari tu ada satu syekh Syiah datang kat rumah dia daripada Lubnan lah. Tapi dia bagus. Tak ada nak datang. Syekh Lubnan tu yang Syiah tu pakai baju hitam, jubah hitam, sebah hitam semua. Saya tanya Syekh Yusuf, dia ni siapa? Dia ni syekh juga. Tapi dia Syiah. Tapi Syiah dia tak dia menghormati ahli sunnah. Tu yang bagus. Waktu Syekh Yusuf Bakhur tu tengah hurai-hurai, saya pun duduk dengar bawah tu, dia pun duduk dengar sekali. Dia kata bagus, bagus kau ngajar ahli sunnah. Tengok. Dia tak ada nak kritik orang kita. Orang kita ni Allah yang bawah-bawah ni dah jadi bergaduh tu. Tok Guru tak ada gaduh. Tok Guru kata bagus sebab dia ada ilmu. Bukan tak ada langsung ilmu dah. Sebab tu yang dekat dengan ahli sunnah kita, dengan ahli sunnah jamaah, Syiah dia panggil Syiah Zaidiyah. Tu yang hampir dengan ahli sunnah wal jamaah. Rafidah tu teruk sikit. Ni dalam ni ada Syiah, nanti kita bahas nanti. Ada asal. Ada. Baik. Habis itu tengok kitab. Kitab ni saya tak bergerak je. Baca cepat sikit. Ke-15 dan lain-lain banyak lagi lah. Dan ada pun Imam Mansur Al-Maturidi yang dianggap juga sebagai pembangun mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam usuluddin.
Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Mahmud. Tengok nama orang dulu. Nama sama, ngatuk dengan anak sama. Betul? Nama orang dulu nama Muhammad bin Muhammad. Ada satu. Satu ulama tu nama dia Ahmad bin Ahmad. Ada. Tengok. Kemudian dia kata beliau lahir di suatu desa di Samarkand. Samarkand ni di sebelah Tantan tu lah. Di belah apa? Kajistan tu macam-macam lah. Belah-belah sana. Samarkand. Banyak orang alim sana Yang bernama Maturid. Nama Maturid. Uzbekistan. Uzbekistan, betul. Beliau meninggal di situ juga pada tahun 333 Hijrah, iaitu 10 tahun sudah wafatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wafat dulu 323, kemudian baru dia wafat. Beliau berjasa besar dalam mengumpulkan, memperinci dan mempertahankan i'tikad Ahli Sunnah wal Jamaah itu sebagai keadaannya dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia pun sama. Dia mempertahankan i'tikad Ahli Sunnah wal Jamaah sama juga dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Makam beliau sampai sekarang diziarahi di Samarkand. Betul, kalau banyak orang pergi Uzbekistan tu banyak makam-makam sana. Makam Imam Ghazali, macam-macam lah. Ada orang buat travel kan. Dah tak boleh buat travel dah sekarang. Covid ni. Kena pergi tapi nak cerita banyak makam-makam ulama di Uzbekistan tu banyak. Bukan Uzbekistan saja, banyak lagi. Tajikistan apa semua tu banyak ulama. Bukan semua berkumpul di Uzbekistan dah. Banyak tan-tan tu lah. Apa tu yang penumbuk apa yang kabib. Dia pun tu tan-tan juga tu. Geng-geng dia tu. Rusia pun ada, Rusia pun besar. Dia masuk dalam tu tan-tan semua sekali, geng-geng dia tu. Bukan Rusia tu nama besar, bukan. Dia nama kampung dia tu. Dia nak masyhur kata aku mana? Asal Rusia. Minta lah. Asal mana? Malaysia. Padahal kampung mana tak tahu, ulu mana tak tahu. Sebut cakap Malaysia. Awak kawan mana? Awak dari mana? Saya dari KL. Asal KL sungguh kedak. Takut asal ulu dulu. Asal-asal kampung ulu mana tak tahu. Lepas tu bagi bahasa nama, saya dari asal KL. Kuala Lumpur pun tak mau sebut, malu kat orang. Dia sebut KL. Ibarat dia gitulah. Baik. Dunia Islam semenjak dulu sampai sekarang menganggap bahawa kedua-dua imam ini adalah pembangun mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ni kena ingat dua ni. Kalau esok orang tanya siapa pelopor dalam akidah, dalam ilmu tauhid, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tu kena ingat tu. Kalau keluar soalan hujung tahun ni, boleh jawab insya-Allah. Kuis dah tak ada ni. September. Tak tahu lah kuis saya tanya orang. Kuis tak biasa nak buat kuis, kita kuis tanya orang, tengok boleh jawab, tak jawab pakai dak dah. Kalau kata tak boleh jawab tu pakai zero dah. Kalau jawab tu tak kena pun tak apa, bagi markah lagi. Baik. Jangan kosong sudah. Berkata Syekh Murtada Az-Zabidi. Syekh Murtada Az-Zabidi ni pengarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Pengarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin iaitu kitab yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Apa dia kata? Idza utliqa ahlus sunnati fal muradu bihi al-asy'ariyatu wal maturidiyatu. Ni kena ingat ni. Ni kena ngapal ni. Ni esok kata apabila diitlakkan, tengok. Artinya apabila disebut Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau esok awak ni siapa? Saya ni pendukung Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya ni pengikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Apabila disebut Ahli Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksudkan dengan ucapan itu ialah faham atau fatwa-fatwa yang diajarkan oleh Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu kena ingat tu. Kalau esok tanya saya ni Ahli Sunnah wal Jamaah, maklum dah dia ni puak-puak Asy'ariyah dan Maturidi.
Saya ni puak Asy'ariyah. Asy'ariyah. Ui, berat ni, nama pelik-pelik kalau kena dengar kefahaman baru ni. Asy'ariyah. Saya ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Iza utliqa ahlus sunnah fal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Ngapa tu? Dengar orang, wui, takut dengar, wui. Ganas sangat ni. Dengan nama Asy'ariyah tu takut dah macam singa. Asy'ariyah Maturidiyah. Habis. Ithaf jilid kedua halaman 6. Sikit lagi. Suatu hal lagi baik juga diketahui bahawa umumnya dunia Islam menganggap dalam furu' syariah fiqh yang benar adalah fatwa imam-imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kalau dalam fiqh, empat ni kita, mazhab ni, empat ni yang kita pegang. Kalau kita di Malaysia ni mazhab Syafi'i. Tengok. Dan dalam usuluddin yang benar dan yang sesuai dengan Quran dan hadis adalah fatwa kaum ahli sunnah wal jamaah. Itu yang kita ikut. Selain itu tak usah dah ikut lah. Kalau pembaca berjalan mengelilingi dunia, siapa dia suka keliling dunia, travel dunia, dari barat ke timur atau dari utara ke selatan, dan bertanya tentang mazhab dalam furu' syariah, dalam i'tikad di sesuatu daerah Islam, saudara-saudara akan mendapat jawapan begini. Ni tengok. Pertama, di Morocco mazhab Malik memang betul. Sebab tu Imam Sanusi, belah sana tu kebanyakan mazhab Maliki. Ahli sunnah wal jamaah tu maklum. Di Jazair, kat mana Jazair? Algeria, tulis. Mazhab Hanafi, ahli sunnah wal jamaah. Di Tunisia, mazhab Hanafi, ahli sunnah wal jamaah. Di Libya, mazhab Hanafi, memang banyak mazhab Hanafi, ahli sunnah wal jamaah. Di Turki, siapa pergi Turki? Dia tahu, dia kena tahu ni. Ni pergi travel saja. Orang pergi tanya, pergi Turki tu mazhab apa? Selalu kau pergi Turki tu naik belon semua, mazhab apa sana? Tak tahu, mazhab Syafi'i kot. Takkan semua mazhab Syafi'i? Orang kita lah. Lepas tu dia tanyalah sikit kan. Kau pergi Turki tu buat apa? Ada sana majlis sana okey, majlis sana okey. Sana orang pakai mazhab apa? Tak nampak lah orang semayang. Padahal nampak semayang. Kalau orang semayang pun tak tahu lah masa mazhab Syafi'i kot. Kita semua mazhab Syafi'i. Orang cakap lah, ni orang ni peramalan orang ni dia mazhab Hanafi. Barulah luas sikit kita punya knowledge tu. Ini bagi tahu tak tahulah yang bestnya naik belon sana best kat Turki. Itu yang tahu. Naik belon terbakar tu. Belon gas tu. Saya tak nak pergi, saya pernah tengok je. Di Mesir, ni Mesir. Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Kebanyakan. Saya duduk Mesir dulu macam-macam mazhab. Hanafi ada, Syafi'i ada. Yang pelik, yang penganjing pun Syafi'i, katanya Syafi'i tapi pegang anjing. Budak-budak tahu. Bercampur-campur habis kat Mesir. Marah sedap lah. Mazhab Syafi'i, aku kata ana Syafi'i mazhaban, dia kata. Oh Syafi'i. Syafi'i tengok semayang tu tak macam Syafi'i. Assalamualaikum, assalamualaikum, puk turun belah. Lepas tu kadang dia sebenarnya dia pergi tarik orang tu rapat dengan dia lagi. Bila masbuk tu kata tak boleh, dia kena ikut imam. Kau mazhab Syafi'i ke mazhab apa? Kata Syafi'i. Syafi'i apa? Orang Arab macam itulah. Dia buat-buat alim. Habis di Iraq mazhab Hanafi kebanyakan, Syafi'i kita banyak juga. Ahli sunnah wal jamaah dan sebahagian kecil Syiah. Syiah ni di Najab, Karbala. Sebab tu Syiah timbul di Karbala, tempat apa? Tempat kepala apa dekat kubur di Sayyidina Husain. Ke-8 di India mazhab Hanafi, ni maklum. Tapi mazhab Hanafi di India keseluruhannya lebih kurang 80%. 20%-nya ada satu tempat. Allah selamat pengarang kitab Qurratul Ain Fathul Mu'in tu nama dia Imam Abu Nasruddin. Allah, bukan nama dia kan? Allah, nama dia di satu tempat di India tu mazhab Syafi'i kita saja. Pengarang kitab bagi Fathul Mu'in. Saya tak ingat apa, kita terus Banyak sangat sejarah ni. Di Pakistan mazhab Hanafi.
Ahli Sunnah wal Jamaah dan sebagian kecil Syiah Ismailiyah, Akhakhan, Afghan, Agha Khan. Di Indonesia mazhab Syafi'i, maklum, Ahli Sunnah wal Jamaah. Di Filipina mazhab Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah. Di Thailand mazhab Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah. Di Thailand betul lah. Di Malaysia mazhab Syafi'i. Kalau orang tanya, Malaysia ni pengamalan ni mazhab apa Kalau orang tanya esok kita, pengamalan mazhab kami ni apa tu bercampur-campur, bersatu padu, semua ada. Jangan cakap gitu pening orang datang kami ni semuanya kami semua mazhab ada. Jangan cakap itu, orang nak tahu mazhab Syafi'i. Di Somalia mazhab Syafi'i, Somalia orang kulit hitam tu. Sebab tu orang Somalia kalau di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi tu banyak orang Somalia. Mazhab Syafi'i semua tu. Di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi di Taman Melati. Banyak geng-geng dia. Di Sudan mazhab Hanafi, Sudan. Memang betul mazhab Hanafi banyak. Ahli Sunnah wal Jamaah. Di Nigeria mazhab Hanafi, Ahli Sunnah wal Jamaah. Di Afghanistan mazhab Hanafi, Ahli Sunnah wal Jamaah. Di Lubnan, ni Lubnan, mazhab Hanafi, Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebahagiannya Syiah ada juga. Di Hadramaut, ni pokok apa? Ni geng-geng ni Habib apa geng apa? Banyak alim sana, banyak Syafi'i. Mazhab Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah. Di Hijaz, mazhab Syafi'i dan Hanafi, Ahli Sunnah wal Jamaah, dan sedikit Hambali dan Wahabiyah ada juga di Hijaz. Dia ni belah-belah Mekah tu dekatlah Hijaz. Di Najd, di Najdi. Najd ni maklum, ini tempatnya timbul Imam Abu Wahab ni. Abdul Wahab ni nanti ada cerita dalam ni, dia ada cerita dia. Dia berawal. Sebab apa dia boleh jadi Wahab, menjadi timbul kaum Wahabi tu, nanti ada cerita dalam ni nanti. Mazhab Hambali dan Wahabiyah. Sebab tu Wahabi, fahaman Wahabi banyakkan dia ambil dengan Hambali. Tapi tak sepenuh juga. Bukan tak ahli semua Hambali tak juga. Bila tanya kerana dia ambil mazhab lain. Tu dia. Kata dia mengikut Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam, tengok ada tak dalam ni. Tak ada pun tengok dah. Ahli Sunnah wal Jamaah dia tulis Quran dan hadis tak ada pula. 22 di Yaman mazhab Zaidiyah. Ini Syiah Zaidiyah. Di Yaman. Sebahagian Syafi'iyah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Di Iran, ni Syiah Imam 12. Tu dia. Tapi kena ingat di Iran, kata guru saya, dia pernah pergi di Iran, ada juga yang banyak juga mazhab Syafi'i kita. Banyak juga. Lebih kurang 100,000 tak silap. Banyak, Iran kan besar kan. 24 seluruh daerah Soviet Rusia. So dia ni Soviet tak ada V, VA tak ada. 90% dari 24 juta. Juta tu lebih tu. 678 juta. 24 juta Muslim adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, Hanafi, 10% Syiah. Di mana Rusia Di mana ni? Di tu Tiongkok. Tiongkok. Saya Cina dulu pernah pergi dekat tu je, Hong Kong je. Takut Hong Kong bukan, Tiongkok. Nama dulu bukan Cina Cina Hanafi, Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia Hanafi, dia banyakkan Hanafi betul. Saya dulu pernah pergi negara mana Kalau di London tu kebanyakan Hanafi juga. Di London pernah pergi dulu kerja sekejap. Di sana banyak Hanafi. Syafi'i tu tak banyak, kurang. Sebab banyak kan Pakistan kat sana, orang Pakistan. Begitulah daftarnya pada umumnya. Habis. Jelaslah bahawa sebahagian besar umat Islam di atas dunia pada zaman sekarang adalah penganut dan pendukung fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Memang maklum, kebanyakan semua Ahli Sunnah wal Jamaah.
dah sampai stesen kita. Alhamdulillah. Bos dah. Kedua, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ni sedap ni. Dia dah masuk dah. Perbincangan tentang ketuhanan. Tapi dia sebut tu sekadar dia panggil umum, general saja. Ringkas dan padat. Tapi tak ada sebut wujud tu ada. Tu kita tak mau cerita tu. Kalau sebut tu juga pening Baik, sekadar itu saja tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah dan ibu sekalian, saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatad darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim.